Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Maaf, bergegar-gegar sikit. Atiyah dapat datang. Dia nak bagi salam dulu. Okey. Bagi salam cepat. Dah. Assalamualaikum. Dah cukup? Cukup Dah cukup. Saya nak mula dah ni. Alia, Aminah, cepat bawa adik ni. Macam mana boleh terlepas ni? Dah. Okey, mohon maaf. Sebab tadi dia langgar stand semua. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Aki, Mira, Hussein, kemudian panjang lebar, ahlan Ainun Takziah, Ummi Zayhadi di Facebook, Marwani Ahmad, Kamiza Muhammad Amil, kemudian Mahiran Muda, Kak Langsu, Mar Azwa, Muhammad Syarizan, Haji Syafi'i, Wan Fairuz Mustafa, Ruslina Cikmin, Syed Ahmad, Hajar Azai, Zahra Alias, Zaliha Kamaruddin, Safia Sapian, Aziza Iza, Rabiha Abdul Ghani, Imdun Hashim, Ummi Madiha, Jamila Ihsan, Mazila Tukimon, kemudian ahlan Fauzan Muhammad, Fidah Ida, Syahrizu Nur Lailin, Ummi Madiha, terima kasih banyak-banyak Kak Jamila Ihsan, kemudian Izzah Mia dan juga Rosni Kasa, Abu Bakar, Seri Putri Maju, terima kasih banyak-banyak Siti Nur Ain, Alin Muhammad, Amida Rauda dan juga Yaya Lia, Siti Nur Majid, Rohayati Osman, Dipa Miko, Habibah Suib, Yaya Lia dan juga Saadia Muhammad Arifin. Di ruangan TikTok pula ahlan Nur Azwan Khairi dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita berada dalam pembacaan buku Mahsyar siri yang ke-13 pada kali ini. Pembacaan buku Mahsyar, kebanyakan daripada sahabat-sahabat telah ada bukunya. Kepada yang ingin untuk mendapatkan bukunya, nanti akan dikongsikan link di ruangan komen sebelum program berakhir nanti. Namun sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Muka surat yang ke-60. Muka surat yang ke-60 masih lagi berkenaan tentang roh akan selesa dan pada waktu itu bersama dengan roh yang sama sepertinya. Roh yang sama bermaksud sama daripada kelakuan, sama daripada sudut suka kepada kebaikan ataupun kepada kejahatan dan sebagainya. Maka semalam telah dinukilkan kisah di antara Uwais Al-Qarni dan Harim bin Hayyan. Juga telah dikongsikan kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga penerangan oleh Imam Al-Ghazali yang mana menunjukkan roh dia akan ditarik secara tabi'i kepada roh yang sama seperti dengan dia.
Dan kemudian di penghujung pertemuan semalam kita telah baca berkenaan tentang kenyataan Malik bin Dinar, di mana Malik bin Dinar menyebut bahawa roh seperti burung. Burung tidak akan bercampur dengan jenis burung yang berbeza. Kemudian Malik bin Dinar bercerita dia pernah nampak ada seekor burung gagak yang bergerak sekali dengan seekor burung merpati, dan dia berasa sangat hairan sebab jarang berlaku. Namun ketika mana tiba waktu untuk terbang, rupanya kedua-dua burung tersebut cacat. Maka kata Malik bin Dinar, maka kecacatan adalah persamaan di antara kedua burung tersebut. Sebab itu kata penulis, kita dah tiba pada muka surat yang ke-60, pertengahan muka surat. Kata penulis, kerana itulah sebahagian daripada ahli hikmah mengatakan, tiap-tiap manusia jinak hatinya kepada yang sama dengannya. Manusia sebenarnya roh dia, roh kita. Roh kita tanpa kita perasan, tanpa kita sedari, kita selesa bersama. Kita pada waktu itu mudah mendekati roh yang hakikatnya sama dengan kita. Kalau yang baik, maka dengan yang baik. Kalau yang tidak, maka dengan yang tidak baik. Maka itu kata sebahagian para hukama, sebenarnya manusia jinak hatinya kepada yang sama jenis dengan dia. Sebagaimana burung itu terbang bersama dengan sejenisnya, kita tak akan nampak burung pada waktu itu dia terbang dengan jenis yang berbeza, dengan kawanan burung yang berbeza. Kata penulis, dan apabila dua orang bersahabat pada satu waktu dan dalam keadaan kedua-duanya tidak serupa, maka tidak dapat tidak, suatu saat keduanya pasti akan berpisah. Lalu kalaulah ada dua orang yang berkawan, bersahabat, berteman, namun pada waktu itu mereka berlainan sikap, berlainan sifat, berlainan segala-galanya, maka akan tiba waktu di mana mereka tetap akan berpisah membawa hala tuju yang tersendiri. Sebab sebenarnya roh pada waktu itu tidak boleh menerima roh yang mempunyai sikap dan sifat yang berbeza. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Tapi cuba tanya diri kita, ada tak kita pernah rasa kalaulah kita dengan orang tertentu, kita berasa tenang sangat, selesa, kita nak berkongsi selesa, kita nak bersembang dengan dia selesa, kita nak pada waktu itu meluah pun selesa. Ada orang yang pada waktu itu, walaupun dia mungkin buat dengar tak dengar dia apa kita kata, walaupun pada waktu itu dia mungkin tak memberi perhatian sepenuhnya pada apa kita kata, tapi ada orang kita selesa dengan dia. Sebaliknya ada orang yang lain, walaupun dia sangat baik dengan kita, sangat baik, tapi kadang-kala kita tidak selesa dengan mereka. Kita pada waktu tu tak rasa klik, tak rasa sejiwa sehati dengan mereka. Ada tak? Saya pasti ada. Kerana inilah situasi manusia. Cumanya kadang-kala manusia dia bersama dengan kelompok tertentu, ada kalanya kerana di atas urusan kerja, ada kalanya di atas urusan perniagaan, ada kalanya di atas urusan pembelajaran. Tapi kalaulah diberi pilihan, sebenarnya manusia selesa dengan golongan yang tertentu dan dia ada yang tak selesa dengan golongan yang tertentu. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu ada yang berkata, bagaimana tentang perkahwinan? Lalu sebab itu di dalam perkahwinan maka dianjurkan untuk mempunyai kufu, mempunyai kufu. Maka itu perbincangan dalam fiqah. Apakah yang diambil erti tentang kufu? Daripada sudut apa yang perlu sekufu? Kafa, waw, hamzah. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil kufu. Maka sebab itu sangat penting. Sebab bila kita baca ayat 21 daripada surah Ar-Rum, ayat 21 daripada surah Ar-Rum, ayat 21 daripada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum surah yang keberapa? Surah Ar-Rum
surah yang ke 20, surah yang ke-30, surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 21. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan tujuan daripada perkahwinan adalah litaskunu ilaiha. Itu dia punya poin utama dia. Kita bila berkahwin, bernikah, pada waktu itu tujuannya adalah litaskunu, nak mendapat sakinah, nak mendapat sakinah, ketenangan. Maka itu tujuan utama daripada perkahwinan. Sebab itu pentingnya diambil berat tentang kufu. Walaupun ianya bukanlah wajib, ianya bukanlah satu kemestian, tetapi ianya adalah salah satu daripada garis panduan. Bila pada waktu itu nak berkahwin, anak-anak semua yang join ni semua kebanyakannya dah berkahwin, maka kebanyakan pada waktu tu nak kahwinkan anak-anak, perlu pada waktu itu ambil berat tentang persamaan, supaya mudah-mudahan pada waktu itu menjadi panduan untuk berkekalan. Okey, perenggan yang terakhir, kata penulis, dan ini adalah satu pengertian yang tersembunyi yang telah difahami oleh para penyair. Para penyair bahasa Arab dulu, mereka dah faham dah bahawa manusia dia akan serasi dan selesa dengan roh yang sama sikap, sifat, jenis dengan dia. Sehingga telah berkata salah seorang penyair Arab daripada mereka, yang mana terjemahannya berbunyi, muka surat 61, seorang telah bertanya, bagaimana engkau berdua menjadi berpisah? Kenapa engkau berpisah dengan orang tu? Maka penyair tersebut telah bertanya. Maka penyair tersebut jawab dalam syair dia, maka aku menjawab dengan jawapan penuh keinsafan, dia tidak sebentuk dengan aku, tidak sejenis, dia tidak sama dengan aku, maka aku berpisah dengan dia. Manusia itu dicipta pelbagai bentuk dan ada beribu macam keadaan. Maka seolah-olah penyair nak berikan isyarat, apabila pada waktu itu manusia bukan daripada jenis roh yang mempunyai tujuan, yang mempunyai sifat dan sikap yang sama, akhirnya akan membawa kepada perpisahan, akan membawa kepada perpisahan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita dah selesai dah beberapa tajuk secara ringkas tentang roh, yang mana penulis bawakan secara ringkas, diambil daripada penulisan para ulama yang terdahulu. Tidak dinafikan banyak lagi perbahasan-perbahasan tentang roh yang telah dibincangkan oleh para ulama. Namun apapun, sebenarnya Allah sembunyikan lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Sebab itu di dalam surah Al-Isra yang kita telah baca pada awal perbicaraan tentang roh, surah Al-Isra ayat 85, firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh, hakikat roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, roh adalah di antara urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan tentang roh kecuali sangat-sangat sedikit. Walaupun sangat sedikit, tapi sebenarnya banyak yang kita dapat. Adakah sahabat-sahabat dapat sesuatu dalam perbincangan tentang alam roh daripada awal buku hingga muka surat 61? Adakah beroleh sesuatu? Harapannya sahabat-sahabat dapat sesuatu walaupun tak banyak berkenaan tentang roh. Jika ada yang kali pertama join, nanti boleh rujuk video yang ada di YouTube Umar Aziz untuk dijadikan sebagai panduan dan lain-lain. Muka surat yang seterusnya, kita mula masuk berkenaan tentang alam yang kedua. Apakah alam yang datang selepas daripada alam roh? Itulah alam kandungan, alam rahim, alam yang kedua mengikut turutan alam-alam yang kita telah lalui, alam kandungan ataupun alam rahim. Okey, alam kandungan, kata penulis, permulaan kehidupan. Lalu itu tajuk yang dibawa, permulaan kehidupan. Ketika mana kita baca alam roh,
maka tajuknya adalah perjanjian yang dilupakan. Kita banyak lupa perjanjian yang kita lalui di alam roh. Terima kasih banyak-banyak Ayu Rasulan. Terima kasih, moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Terima kasih banyak-banyak di atas gift. Begitu juga terima kasih banyak-banyak Kak Safia Sapian dan juga sahabat-sahabat yang lain. Alam kandungan, permulaan kehidupan untuk kita datang di dunia. Maka pada muka surat 64, penulis buku menulis 9 bulan 10 hari. Apakah erti 9 bulan 10 hari? Kebiasaan kandungan yang berada di dalam tubuh badan. 9 bulan 10 hari adalah kandungan yang berada di dalam alam kandungan, di dalam rahim ibu. Maka kata penulis, wahai manusia, engkau telah dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama ibu. Ibu kita lahirkan kita. Kadang-kadang kita dah lupa dah jasa ibu. Kita dah tak ingat dah kepada pengorbanan yang ibu kita lalui, dan pada waktu itu ibu kita alami pengorbanan demi pengorbanan. Maka kata penulis, ibu telah mengandungkan engkau selama 9 bulan 10 hari kebiasaannya, berdasarkan apa juga yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada orang lebih lama daripada 9 bulan 10 hari sedikit, ada orang lebih sekejap. Apapun, ini adalah tajuk perbincangan yang kedua, iaitu alam kandungan. Maka dibawakan tajuk 9 bulan 10 hari. Kata penulis, engkau berada di dalam kandungan seorang wanita. Pada ketika inilah engkau diciptakan. Yang diciptakan adalah tubuh badan kita. Adapun roh kita telah diciptakan pada alam roh. Maka sebelum Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan roh ke dunia, maka Allah ciptakan tubuh badan untuk roh tersebut berada. Timbul persoalan, di manakah tubuh badan ini diciptakan? Maka Allah proses, Allah ciptakannya di dalam rahim seorang wanita, di dalam rahim ibu kita. Sebab itu kata penulis, pada ketika inilah engkau telah diciptakan. Maka kita telah diciptakan daripada apa? Ada riwayat menyebut kita diciptakan daripada air mani, min nutfah, daripada air mani, seperti yang ada di dalam suratul Hajj, seperti yang ada di dalam suratul Mu'minun. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan kita diciptakan daripada saripati tanah, seperti salsalim min hamaim masnun, seperti mana yang ada di dalam suratul Hijr, dalam suratul Hijr juz yang ke-14, surah yang ke-15. Surah yang ke-15 pada ayat yang ke-26. 26. Maka pada ayat yang ke-26, maka muka surat 263 surah yang ke-15 Al-Hijr, firman Allah, walaqad khalaqnal insan, dan kami telah menciptakan manusia, min salsal min hamaim masnun, daripada saripati tanah. Maka daripada mana kita dicipta? Adakah daripada air mani ataupun daripada saripati tanah? Maka penulis berkongsi, engkau telah diciptakan daripada saripati tanah. Asal kita adalah daripada tanah. Sebab itu bila kita baca surah Taha, Allah ingatkan, minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kami kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kami keluarkan dan bangkitkan kamu semula. Maka asal kita adalah daripada saripati tanah. Dan sari ataupun pati tanah tersebut Allah masukkan, Allah tak masukkan tanah ke dalam rahim ibu. Allah pada waktu itu masukkan saripati tanah tersebut melalui dalam bentuk air mani. Sebab itu kata penulis, kemudian saripati tersebut dijadikan Allah sebagai air mani
yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Dalam tempat yang kukuh Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Mukminun, di dalam suratul Mukminun apa tentang perkataan tempat yang kukuh. Suratul Mukminun surah yang ke-23. Surah yang ke-23, muka surat 342, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 dan 13. Firman Allah, walaqad khalaqnal insan, dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu asalnya min sulalah, daripada saripati, min tin, yang datang daripada tanah. Maka saripati tanah tersebut Allah jadikan berbentuk air mani. Thumma ja'alnahu nutfah, surah 23 ayat 12 dan 13. Kemudian kami jadikan saripati tanah tersebut dalam bentuk air mani. Dan di manakah Allah simpankan air mani tersebut? Fi qararin makin, dalam tempat yang sangat kukuh. Masya Allah, hebat kan Allah. Wanita yang dianggap lemah, yang dianggap pada waktu itu tidak sekuat lelaki, namun pada mereka Allah jadikan tempat yang Allah sendiri sebut qararin makin, tempat yang kukuh, tempat di mana diproses pada waktu itu manusia. Bayangkan untuk buat satu benda kecil, bayangkan berapa banyak peralatan mesin yang diperlukan, berapa banyak kecanggihan teknologi yang diperlukan. Nak buat satu botol sambal mungkin, kalau nak gunakan teknologi. Kalau nak buat sesuatu perkara, kalaulah pada waktu itu nak menggunakan teknologi, maka pada waktu itu memerlukan banyak perkara, memerlukan banyak perkara. Tapi dalam rahim seorang ibu yang Allah sebut sebagai qararin makin, tempat yang kukuh, Allah cipta, Allah buat, Allah jadikan manusia makhluk yang begitu kompleks, makhluk yang begitu indah, makhluk yang begitu luar biasa. Inilah kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Maka kata penulis buku, manusia itu diciptakan daripada sulalah, saripati tanah. Saripati tanah tersebut Allah jadikan dalam bentuk air mani yang dimasukkan ke dalam tempat yang kukuh, rahim seorang wanita yang kita panggil sebagai ibu. Kemudian firman Allah menceritakan proses secara firman Allah juga ayat yang berikutnya, ayat 14, tapi penulis bawakan dalam bentuk penulisan. Maka pada perenggan yang kedua, daripada air mani tersebut Allah menjadikan segumpal daging. Dahsyat ciptaan Allah. Daripada air mani yang setitis tadi, yang keluar daripada kemaluan ayah, dan pada waktu itu nak masuk ke dalam rahim ibu, pada waktu itu ada banyak titisan-titisan air mani tersebut. Tapi pada waktu itu hanya satu setitis yang pada waktu itu masuk ke dalam rahim ibu, dan pada waktu itu menjadi proses dia. Bagaimana proses dia? Sangat indah Allah jadikan. Daripada titisan air mani menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Sepatutnya darah dulu, kemudian barulah ketulan daging, seperti mana yang ada dalam surah Al-Isra. Cuma mungkin penulis tertinggal. Sahabat-sahabat boleh catat untuk rujuk. Daripada air mani menjadi gumpalan darah yang beku, alaqah. Daripada air mani menjadi alaqah. Terima kasih banyak-banyak ayuh rasulan, ahlan-ahlan kepada yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Maka sahabat-sahabat boleh catat. Rujukan dia banyak, tapi kita boleh jadikan ayat 14
daripada surah 23 Al-Mu'minun sebagai rujukan. Maka kita boleh lihat daripada air mani Allah jadikan ianya adalah gumpalan darah yang beku. Daripada air mani boleh jadi darah. Masya Allah, betapa hebatnya ciptaan Allah. Daripada gumpalan darah pula Allah tukar menjadi pada waktu itu segumpal daging. Daripada alaqah menjadi mudghah, ketulan daging. Daripada air mani, prosesnya kalau kita tengok video yang ada dekat YouTube, saya lupa apa tajuk dia, proses Masya Allah sangat luar biasa. Bila kita perhatikan proses tersebut, menjadikan yang kita akan ungkapkan hanyalah Masya Allah, Subhanallah, mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada air mani dalam rahim wanita tersebut, yang kebanyakan di sini adalah para ibu, pada waktu itu bayangkan dalam rahim para ibu, dalam rahim ibu-ibu semua, pada waktu itu daripada air mani ditukar menjadi gumpalan darah, alaqah. Daripada alaqah menjadi mudghah, ketulan daging. Daripada daging yang lembut Allah jadikan tulang belulang yang keras. Daripada mudghah menjadi pada waktu itu firman Allah, fa khalaqnal mudghata idhama. Daripada daging yang lembut pada waktu itu keluarnya tulang belulang yang keras. Selalunya daripada benda keras jadi lembut tu mudah, tapi bagaimana daripada benda yang lembut Allah keluarkan tulang belulang yang keras. Kemudian tulang belulang tersebut firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, kita baca juga dalam perenggan yang kedua, fakasawna al-'idhama lahma. Allah bungkus dengan daging. Ada daging pada waktu itu di bawah tulang, Allah ciptakan tulang, dan atas tulang sekali lagi Allah letakkan daging lapisan yang nipis, yang Allah gunakan perkataan fakasawna, kami pakaikan. Seperti mana pakaian menutup tubuh badan, daging tersebut menutup tulang belulang. Sebab kalaulah cuba kita nampak ada tulang berjalan, takut tak? Nampak tiba-tiba tengkorak berjalan depan kita, semua orang takut. Maka untuk pada waktu itu menampakkan indah, cantik, sempurna, maka Allah tutup dengan lapisan daging di atas tulang belulang, lapisan yang nipis, yang Allah takbirkan dengan perkataan fakasawna, kami pakaikan pada tulang belulang tadi lahma, akan lapisan daging yang lain. Masya Allah. Kata penulis, setelah itu bila dah selesai proses ini, bila telah selesai proses ini selama dalam tempoh 4 bulan, maka setelah cukup tempohnya 9 bulan 10 hari, maka lahirlah engkau ke dunia. Lahirlah orang yang bernama Umar. Lahirlah pada waktu tu, siapa kat ruangan komen, lahirlah orang yang bernama Nurlizan, bernama Marilyn, bernama Kamizah, bersama Siti Nurmajid, Zaliha. Lahirlah. Lepas cukup, maka lahirlah insan-insan, manusia-manusia ini. Tapi prosesnya lama. Pada waktu itu daripada alam roh, rohnya telah dicipta. Kemudian dalam alam rahim, tubuh badan yang sementara dicipta. Dalam alam rahim juga Allah masukkan roh ke dalam tubuh badan sementara tersebut. Maka kata penulis, dan setelah cukup tempoh, maka lahirlah engkau ke dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang sementara. Dunia yang sementara. Dunia yang sementara cuma sebagai tempat persinggahan seketika. Kenapa nak singgah? Kita nak pergi mana ni? Sebenarnya sebelum meneruskan perjalanan ke negeri yang kekal selama-lamanya, itulah negeri akhirat. Lalu siapa yang telah bersusah payah menumpangkan kita di dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari? Siapakah wanita tersebut? Kata penulis, engkau telah dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama ibu. Masya Allah. Satu perjalanan yang pada waktu itu menyukarkan ketika mana saat melahirkan. Saya tak pernah melahirkan,
Tapi kalaulah saya tanya kepada ibu-ibu yang berada di TikTok ataupun berada di Facebook, sakit tak nak melahirkan? Sakit tak nak melahirkan? Jawapannya pasti sakit. Tapi kenapa pada waktu itu sanggup melahirkan berkali-kali? Dan inilah yang dinamakan cebisan kecil daripada contoh kasih sayang yang pada waktu itu ada pada seorang ibu kepada anaknya. Walaupun berkali-kali melalui kesakitan, namun pada waktu itu tetap tabah untuk melahirkan. Kalaulah suruh orang lelaki sunat berkali-kali, tak ada siapa nak. Sebab pada waktu tu dia rasa sakit perut. Tapi para ibu, Masya Allah, berkali-kali melahirkan walaupun kesakitannya tak boleh nak digambarkan. Ini jasa ibu kita. Dahlah dia mengandungkan kita lama, ketika mana nak mengeluarkan pula pada waktu itu penuh dengan kesakitan dan pengorbanan. Kata penulis buku, dia telah mengandungkan engkau selama 9 bulan 10 hari. Selama 9 bulan 10 hari. Maka inilah maksud hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita kena baca esok insya-Allah. Dah 6.30 dah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jika rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan ada yang dapat pengajaran daripada apa yang disampaikan. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku Mahsyar sebagai rujukan, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Ataupun nak berikan hadiah kepada sahabat-sahabat yang lain, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Malam ni kalau ada link kuliah maghrib, saya akan share dan kongsikan. Jangan lupa untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang sebahagiannya diuji dengan banjir. Ada yang telah meninggal dunia disebabkan banjir juga. Sama-sama kita mendoakan mereka. Saya pun pasti ada di antara sahabat yang selalu join live, mungkin ada yang sedang diuji dan tak dapat bersama. Kita doakan untuk semua, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.